إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Supaya Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dan supaya orang-orang yang kufur tahu bahawa mereka adalah pendusta. Huraian ayat ini. Di sini Allah Ta'ala menerangkan tentang hikmahnya mengapa Allah Ta'ala mengadakan ialah kebangkitan, mengadakan hari, bukan hari. Yang tu apa? Hari. Hari kebangkitan. Itu Yaumul Ba'as. Ba'as mana hari kebangkitan. Hikmat adalah bangkitkan dan mengembalikan jasad yang telah tiada. Jasad yang telah tiada dikembalikan balik. Asal daripada tiada Tuhan mengadakan. Yang ini dah pernah ada. Kemudian ulang balik kejadian itu tak ada apa. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidaklah semua itu menjadi kepayahan atas Allah Ta'ala. Dalam pemudah. Dalam banyak ayat Quran sebut. Dalam surah Baqarah berapa cerita kes orang mati Tuhan hidupkan balik. Kan? Dahsyat cerita Nabi Ibrahim AS kan. Dilihat di laut, binatang yang mati dimakan oleh binatang laut, dipukul ombak tersadai di pantai, binatang makan, darat pula makan, ditarik balik ombak bawa ke laut, ikan makan lagi, tolak ke darat sampai habis. Jadi Nabi Ibrahim pun menyatakan, Rabbi kaifa tuhyil mautah. Wahai Tuhanku, macam mana kau hidupkan balik orang mati. Allah Ta'ala kata, awalam tu'min, kamu tak beriman ke wahai Ibrahim? Ibrahim jawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, aku beriman ya Allah dan Nabi Rasul Khalilullah kan. Tapi pertanyaanku ini la liyatma'inna qalbi, supaya memantapkan lagi iman. Nabi Ibrahim pun cari proses kemantapan iman. Kita apa lagi? Allah. Akhirnya Tuhan tu jadikan sembelih 4 ekor burung. Kepala letak depan Ibrahim, dicencang, digaul. Kemudian dijadikan atas 4 puncak bukit, kemudian diseru. Kau panggil Ibrahim, ya'tinaka sa'ya, dia datang dengan pantas. Ibrahim panggil, semua tergebang. Bulu sayap masuk tempat asing, hidup balik. Terang. Tenang. Tuhan Ta'ala tunjuk depan mata Nabi Ibrahim AS. Dia menghidupkan terlampau mudah. Yang payah kita nak beramal. Tujuannya ialah kerana ia hendak menjelaskan. Itu makna liyubayyina lahum. Menjelaskan kepada manusia tentang apa yang telah mereka perselisihkan. Ya. Bagi mereka alladzina yakhtalifun, yang ikhtilaf mereka perselisihkan di antara mereka semasa di dunia. Dia tak beriman macam-macam. Dan di akhiratlah nanti akan terdapat dengan jelas perbezaan orang-orang yang jahat dengan orang yang baik. Orang yang taat dengan ahli maksiat. Ya, orang yang tunduk dengan orang yang degil. Yang salah dengan yang benar, ya, yang mana betul, mana sesat, semua terang. Yang derhaka kerana berbuat maksiat dengan yang taat kerana berbakti, ya, dan beribadah kepada ahli taat. Begitu pula lah zalim dengan yang terinyanya. Mana golongan zalim, mana golongan mazlum. Dan seterusnya pembalasan akan diberikan mengikut jenis amalan mereka, ya. Semua akan diberi balasan yang setimpal seadilnya. Dan jika baik, dibalas baik. Dan jika jahat, menerima balasan yang setimpal dengan kejahatan dia. Khairun wa in syarran fasyir. Dan supaya orang-orang yang kufur itu tahu bahawa mereka adalah pendusta.
Bila nyata Yaumul Ba'as, dia nampaklah dulu mereka ni ialah orang yang mendustakan perkhabaran Rasul. Kata mana dia bangkit-bangkit, dah mati habis cerita. Wah, dia tak tahu dah mati lagi banyak cerita. Dah mati lagi banyak cerita. Yang ini mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membangkitkan orang yang mati. Ya, itu adalah bohong. Bahkan mereka akan diheret ke dalam neraka Jahannam. Kemudian di sana mereka akan dimasukkan, sedang malaikat Zabaniyah pula menempelak mereka. Ya, sebagaimana diceritakan pada ayat 14 hingga 16 daripada surah itu. Hazihin narul lati kuntum biha tukazzibun. Apa sihrun haza am antum la yubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah. Ini ayat hebat, tempelak kepada mereka yang mendustakan para pengkhabaran Rasul daripada Allah Ta'ala. Hazan narun, inilah neraka. Yang kamu kata mana ada neraka? Ini neraka. Allati kuntum biha tukazibun, mana kamu dulu di dunia kamu dustakan. Ya. Inilah neraka yang dahulunya kamu dustakan, kamu tak percaya macam-macam. Sihirkah ini? Apa sihir? Ya, apa sihrun? Adakah ini sihir haza? Ini sihir ke ni? Sebab dia kata Nabi itu kan sihir kan? Anta sahir, mun itu kan sihir ya Muhammad itu. Sekarang dia kena tempelak. Apa sihrum haza am antum la yubsirun. Ya, antum la tubsirun. Ya, sihir ke atau kamu je buta ni? Atau kamu tidak melihat? Kalau begitu, masuklah ke dalamnya. Sama ada kamu sabar, kamu tahan seksa ke atau tak sabar, musumbat semua dalam. Hanyalah kamu menerima pembalasan mengikut apa yang kamu kerjakan. Itu keadilan Allah Ta'ala. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dibalas akan barang yang adalah kamu mengerjakan apa atas dunia. Apa dia kerja dulu? Mengingkarkan segala arahan Allah Ta'ala. Tidak beriman kepada apa yang dia arah, apa yang diperintahkan. Lalu kita baca dalam surah mereka di lambung dibenam balik dan kullama aradu an yakhruju minha uhidu fiha wa qila lahum dhuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali penghuni neraka melonjak dia nak keluar daripada neraka, kepanasan yang amat dahsyat. Uhidu fiha, dihumban. Kalau kita diterajang balik ni, dihumban ke neraka balik. Lalu ditempelak, zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukazibun. Sila rasakan ya akan azab neraka yang kamu di dunia dulu kamu dustakan, kamu tak percaya. Ni ambil ni. Tuan bagi maknanya sehebat-hebat azab, lagi pula ditempelak mereka. Allah. Dulu rasul-rasul ditempelak macam-macam. Sekali tuan tempelak mereka. Allah. Innama qauluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanyanya kata-kata kami kepada sesuatu, jika kami mendakinya kami katakan padanya jadilah engkau, maka jadilah ia. Ya. Itu mana antara kaf dan nun bighairi fasil. Antara kaf dengan nun, kun makna jadi. Ya, tak ada fasil, tak ada senggang, tak ada siapa boleh halang kehendak Tuhan. Ya, apa dikehendak semua berlaku. Itulah kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kudrah, yang faham mesti jadi dengan kalimah kun lah. Kun gitu. Maknanya kata jadi. Maksud dia, ada kita nak buat tu benda kata jadi. Ada kita buat kalimah jadi. Kita buat dengan tenaga. Maknanya antara jadikan dengan kudrah dan iradah dia. Ini maksud menggambarkan apabila dikata jadi, maknanya tak ada siapa boleh halang. Uraian dia, Allah SWT berkuasa menghidupkan orang yang mati dan membangkitkannya ya, untuk dihisap, diberikan pembalasan di akhirat. Kalau hal ini tidak menjadi kesulitan, sedikit pun tidak menjadi kesulitan, malahan dengan mudah saja dikatakan jadilah engkau, maka jadilah ia. Mengikut seperti yang dikehendakinya, dan ciptaannya itu terjadi dengan serta-merta. Ya Allah. Kemudian dalam hubungan ini ada sebuah hadis
Daripada hadis daripada riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Riwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullah, yaqulu kan yaqula. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Yastumuni ibnu Adam ma yanbaghi lahu an yastumani wa yakzibuni ma yanbaghi lahu an yakzibuni an yakzibani. Amma syatmuhu iyaya fayaqul innali walada wa amma takzibuhu iyaya faqauluhu laisa yu'iduni kama bada'ani. Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman itu. Allah Ta'ala berfirman, Maha tinggi, ya, Allah Ta'ala yang lagi maha tinggi mengatakan, anak Adam itu memaki aku. Ya, syatama yastum. Padahal aku tidak patut, ya, tidak patut mereka memaki aku. Wama yang bagilahu, dan tak sepatutnya baginya tumani, bahawa dia melakukan syatmu, iaitulah maki kepada aku. Apa makna dia maki? Tengok sini. Dan berdusta kepadaku. Wa yakzibuni, dia mendustakan akan daku. Wama yang bagilahu yakzibani. Padahal tak sepatut dia mendustakan akan daku. Kemudian nak tafsirkan apa makna syatam, syatmuhu tu. Ada pun maki dia, kerana mengatakan maksud maki sini, dia membuat satu tuduhan yang penyengutuan terhadap Allah Ta'ala. Sedangkan Tuhan tu wahid, tunggal. Ya wa ilahukum ilahum, Tuhan kamu adalah tunggal, dia tak beranak, lam yalid wa lam yulad. Tiba-tiba dia kata Tuhan tu ada anak. Nabi Isa tu anak, kata Mari Abdul bini macam-macam. Satu. Dan dusta dia apa? Dusta yang dilemparkan kepadaku ialah mengatakan Allah tidak dapat mengembalikan aku seperti mula-mula aku dijadikan. Ada kebodoh betul ni. Tuhan jadikan dia dulu tak ada pun. Dia pada zero, kosong. Boleh ada. Tiba-tiba nak ulang balik, dia kata Tuhan tak jadikan. Tak mampu nak mengulang balik macam-macam. Itu semua dia panggil satu daripada pendustaan. Dia mendustakan Allah Ta'ala dengan menafikan yaumul ba'as, mana hari kebangkitan. Sebab hari kebangkitan ini satu akidah yang kita kena pegang, dan dia menjadi satu tali pengukur dalam kita mengerjakan segala amalan, kena ditimbang dengan mizanul maut, neraca kematian. Badan Hikam bin Atak dia kata apa? Setiap kali kita nak keluar rumah, nak buat satu kerja buat kita, program kita apa semua, mesti kita ukur dengan mizanul maut, neraca kematian. Mana kalau kita buat kerja ni, dengan kerja ni kalau maut datang, sedap atau tidak mengikut pandangan syarak. Kalau sedap, mana benda terbaik, teruskan. Kalau tidak, sila berhenti. Itu maksud. Ya. Mana maksud dalam hadis Nabi, iza aratta an taf'ala amran tadabbar akibatah. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak melakukan satu kerja buat, hendaklah kamu fikir dulu apa kesan dia ketika kamu menghadap Allah di akhirat. Kalau benda tu baik, sila teruskan. Kalau tidak, sila berhenti. Itu saja. Ya, ringkas hadis padat. Kita nak cakap baik, nak buat kenyataan baik, kita nak memandang, nak melihat apa saja kerja nak buat, maka kita ukur dengan kematian. Besok ni selamat tak di sana? Kalau selamat, teruskan. Kalau tidak, sila berhenti. Ya, ringkas hadis padat. Allah. Qala Allah Ta'ala wallazina hajaru billahi min ba'di ma zulimu linubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah berpindah kepada Allah Ta'ala sesudah mereka dizalimi, pasti kami sediakan bagi mereka tempat yang baik di dunia, dan sememangnya ganjaran di akhirat itu lebih besar
kalau mereka mengetahui. Ganjaran besar lah. Rupa ni kecil no kan. Huraian dia setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum musyrik, ya, kaum musyrikin Makkah, kaum yang menyekutukan Allah Taala dengan patung-patung yang disembah, yang dipahat daripada kayu, batu, diukir. Jadi Allah SWT menyebut pekerti kaum musyrik Mekah yang menyekutukan Tuhan dengan batu semua, dengan patung, yang tidak beriman, tak percaya pada hari ba'as, pada hari kebangkitan. Dia kata mana ada, dah mati habis cerita. Ya Tuhan kitabkan. Malah berterusan hidup dalam kesesatan, yang mana orang yang begini sifatnya tidak segan-segan menganiaya dan menyakiti orang mukmin sehingga terpaksa melarikan diri, meninggalkan tanah air mereka dan berhijrah ke negeri lain. Sampai sekarang perangai itu diorang ganas, padahal dia paling ganas. Kristian lah pengganas dunia ini, Yahudi kan. Untuk menyelamatkan diri dan agama mereka, dia kena keluar lagi. Disebutnya di sini tentang hukum hijrah itu dan menerangkan kebaikan bagi kaum muhajirin yang berpindah daripada Mekah ke Madinah, sama ada di dunia maupun pahalanya akan mereka terima di akhirat adalah besar. Di dunia mereka dapat balik menawan kota Mekah bersama saja Nasrullah wal Fath, datang saja Nasrullah, bantuan Allah, dan fatil Makkah, kemenangan dapat Makkah. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia masuk pada agama Allah berbondong-bondong ramai. Itu kemenangan. Dia nak baca apa tu? Fasabbih. Maknanya dia ajar kita menyambut kemenangan dengan bertasbih, memuji Tuhan. Bukan dia menang, dia berjoget, menari. Kemudian wastaghfir, dan kamu minta ampun. Innahu kana tawwaba, Tuhan Maha penyembah taubat. Sebab apa minta ampun? Kalau buka dalam tafsir, sekiranya kamu terlintas kemenangan ini daripada kamu, sini minta ampun. Kemenangan adalah dari Allah Ta'ala. Ini jaga kita orang beriman pula. Bila buat kerja, buat apa semua dapat berjaya, wah, masing-masing buka dada. Ini perancangan, ini strategi pada otak dia. Strategi kena buat. Perancangan kena dipertingkat. Strategi kena dimantapkan dan diperkembangkan ataupun ditingkatkan. Tapi jangan pandang benda tu dari kita, kena pandang kurnia Tuhan. Tu adab dia. Ini buat strategi dia betul dah dia terhijab pula situ. Kita nampak bantuan besar daripada Taala. Batu capa ada begitu, wastaghfir, Tuhan kata, sila minta ampun. Banyak kita pun kena kan. Buat program-program menang berjaya. Tengok. Anak dah kata dah. Kalau anak tak buat macam ni mana? Kena strategi lah. Oh betul lah tuan ni perancangan hebat. Tahu tak apa. Wah, itu orang gila. Itu bagal, itu himar. Bagal ni bodoh. Ya, bodoh memandang kuasa besar Tuhan. Tak kerti memandang. Buatlah, disuruh. Wahai dilakukan masa tak min kuah. Disuruh kita bersedia berdepan dengan musuh dengan kekuatan. Kena ada. Itu disuruh. Tapi jangan pandang kita. Itu bahaya kalau dia tak mengaji ilmu tasawuf tu, jadi tak dibabah. Dia nampak diri dia, tak nampak Tuhan. Ya, bunyi berjuang menegak agama Tuhan, rupa dia sendiri jauh dengan Tuhan. Ini bahaya ni. Ya. Inilah dikata sebagai balasan di atas segala penderitaan dan kesabaran yang telah tunjukkan serta wakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT menyatakan orang-orang yang berhijrah daripada negeri mereka, meninggalkan kaum kerabat dan kampung halaman, Masya Allah, ya, pergi ke negeri lain untuk mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala fillah, mana mencari keridaan Allah Ta'ala. Senang kan ni. Mus'ab bin Umair sampai Nabi menitis air mata. Mus'ab orang kaya kan, korporat besar Mekah, tapi demi untuk menegakkan mencari keridaan Tuhan sanggup berhijrah bersama Rasulullah SAW. Sampai peringkat pakaian dia sudah bertampal-tampal. Bila Rasulullah tengok pakaian dia bertampal, Rasulullah pun mengalir air mata. Sedih. Bukan sedih sebab dia miskin, sebab susah kan. Hibur dengan sebab pengorbanan dia besar. Masya Allah, hebat. Dan dia telah syahid dalam medan Uhud. Bila nak ditutup jenazah, tubuh badan dia tak cukup kain. Terik tutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Ya. Itu selimut kat rumah ada 3 helai dia.
Baju serubuk ni kan. Allah. Yang dahsyat ni. Dalam keadaan mereka susah, mereka boleh mempertahankan agama Allah. Ini Tuhan beri nikmat senang lenang, tak kerti nak pertahankan agama Allah. Apa kau kerja itu? Tak terjawab akhirat Tuhan. Sesudah mereka diinyanya, ya, itulah mereka menderita kesengsaraan. Allah Subhanahu berjanji akan menyediakan, ya, bagi mereka tadi yang baik di dunia. Itu mereka dapat kemenangan balik, iaitu tempat yang mereka akan berpuas hati tinggal di sana. Hal ini disebabkan mereka telah meninggalkan tempat tinggal dan harta kekayaannya semata-mata kerana mengharapkan keridaan Allah. Sebab Quran sebut waridwanu minallahi akbar, redha Tuhan itu lebih besar. Maka Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik lagi semasa di dunia lagi dah. Ya. Kalau Abdurrahman bin Auf kan, masya-Allah, dia air peniaga besar. Ulama kata kalau dia peniaga Malaysia dia boleh beli kan. Kita air mengintai negara dijual. Sikit dijual. Allah, punya lebaran betul. Tak nak jadi dah tuan-tuan. Ini punca apa meninggalkan agama Allah. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling daripada agama Allah, tak nak pakai syariat Tuhan, berlagak sombong, konon pandai tapi bodoh. Jawab dia apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi mereka Tuhan sediakan kehidupan yang sempit. Masalah ni tak lepas, masalah ni timbul. Masalah ni tak selesai lagi, yang ni benamkan dia pula. Ini tak selesai lagi, dia tindih masalah ni. Tengok tuan. Ya. Mana jumpa budak pan macam hancur dia. Dia pun cakap hancur. Dia pun cakap hancur. Habis, inilah last kata. Dia nampak ya. Bukan dia tak ada akal, tapi oleh kenapa? Nafsu mengatasi akal. Kalau dia guna akal, dia nampak. Tapi oleh kerana nafsu dah tindih, yes. Kebenaran nampak, akal dia dah nampak, dah gelap. Sebab apa? Nafsu ada kepentingan. Kan? Ulama dia pun dah macam orang gila. Campur lagi gila babi. Jadi gila babi, jadi babi gila. Allah, dahsyat tu. Hina Tuhan dah cok dalam Quran yang memang. Kau berpaling, kau tunggulah. Takkan selesai. Tindih-tindih masalah. Perang, bergasak sama diri. Gaduh, gebuk jawatan, macam-macam hal. Sebab yang datang semua muka bergabuh. Muka lanun, muka penyangak, muka pelahap. Gebuk dunia. Kan? Kemudian orang-orang muhajirin tersebut dikuatkan oleh Ta'ala kedudukan mereka di Madinah. Itu ganjaran Tuhan beri. Mereka ada yang menjadi pembesar, ada yang menjadi pemimpin, yang mengendalikan kepentingan rakyat seluruhnya, menjalankan urusan mereka dengan sempurna, sedangkan mereka masing-masing sangat takwa dan patut mana pula kepada ikatan. Itulah janjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua golongan ini diabadikan cerita dalam Quran, Muhajirin wal Ansar. Ansar sebab orang Madinah pasal dia lembut tuan. Kalau kita pergi nak beli barang kedai dia kan, dia tak tekan gaduh minum air, dia bagi tel. Orang Mekah dia kasar sikit. Tak ada lagi roh ni. Tak ada duit balik. Oh, yang orang asal. Madinah dia halus, dia lembut. Sampai sekarang gitu, akhlak dia lembut. Lepas tu dia sanggup tawarkan. Bila Muhajirin bersama Rasulullah sampai daripada Mekah, mereka tawarkan. Kalau ada separuh harta, separuh bagi dua. Kalau ada bini lebih, sanggup ceraikan. Main tak sanggup ceraikan bini bagi orang yang tapi orang Muhajirin yang dididik akhlak tinggi, dia kata tanah tu hak kau kata. Kami tak nak ni semua. Cuma tunjukkan kami mana pasar dan beri pinjam sedikit uang kami nak berniaga. Dipusing sekejap jadi orang kaya. Ya, keberkatan tu Allah beri. Jiwa dia kaya. Walaupun nampak susah tak, dia tak mengharapkan. Dia tidak menaruh harapan kepada makhluk, bahkan dia tahu harapan dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan sememangnya ganjaran di akhirat itu lebih besar kalau mereka mengetahui. Berhijrah kerana Allah Ta'ala pahalanya lebih besar, iaitulah al-jannah, syurga yang akan berkekalan kesenangan dia dan nikmatnya, kenikmatan dalamnya lebih daripada yang nikmati dunia. Nak banding untuk dibanding tu, ya. Tak terbanding nak banding dunia dengan akhirat. Allah.
Nikmat dunia ibarat air dicelup di tengah lautan. Angkat sikit itu nikmat dunia. Sebesar-besar lautan lebih besar daripada daratan, itulah nikmat besar di akhirat. Dan kalau orang-orang kafir tadi mengetahui kelebihan itu, saya mereka menggemarinya. Oleh kerana mereka buta, tak nampak, kan? Tutup dengan kekufuran mereka. Ataupun kalau orang-orang mukmin itu tahu hal ini, mereka akan lebih bersabar dalam menghadapi kesukaran-kesukaran. Macam orang syahid juga lah. Dapat syahid diminta balik ke dunia. Sebab apa? Nak syahid lagi. Sebab dia tahu ganjaran dia besar, hebat di sana. Siapakah mereka ni? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat dia. Mereka itulah orang-orang yang sabar dan kepada Tuhan mereka berserah, bergantung, berharap. Dia tak gantung benda-benda lain. Ya? Itu sifat tarbiyah Rasulullah SAW pada golongan sahabat hebat-hebat ni. Yang ini mereka adalah orang-orang yang teguh hati dalam menghadapi penderitaan semasa diinyanya dizalimi oleh kaum mereka, dan tidak teragak-agak untuk meninggalkan apa jua yang menjadi kesayangan mereka. Mengikut riwayat, malam pertama dia sampai Madinah, malam tu mengigau ada tu. Mengigau ke kampung ada. Macam-macam kampung halaman teringat juga. Tapi oleh kerana Islam lebih penting daripada, ya, bukan keluarga tak penting. Ya, dia penting, tapi kepentingan dengan Allah Ta'ala lebih besar daripada segala-galanya. Ya. Mereka berjuang dengan mengorbankan nyawa dan, ya, harta benda, nyawa pada jalan Allah Ta'ala. Sebab tu haram bagi kita menanggalkan asar syahid. Kesan syahid tu tak boleh. Dia mati dengan kain-kain tu bungkus. Tuan. Kalau cukup dah, kalau tak cukup bertambah kain lah. Mandi langsung tak boleh, haram. Sebab kita menghilangkan kesan darah syahid yang menjadi kebanggaan di akhirat. Besok manusia kata, kami selamatkan agama ya Allah dengan harta benda kami, dengan masa kami, fikiran kami, tenaga kami, ya. Yang ni pula kami selamatkan dengan nyawa kami bagi. Ya, nyawa dia bagi, tuan. Dan mereka serahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala, ya, Tuhan mereka. Kerana beriman bahawa Tuhan sajalah yang akan menetapkan kesudahan mereka yang baik di dunia dan di akhirat. Ya, itu kuat gantungan. Sebab ada sufi dia nak pergi situlah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan sajalah kita bersandar, kita bergantung, berharap. Lain jangan. Bahawa manusia yang kita ni sama taraf je manusia. Ya. Kemudian wa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ini ayat akan banyak perbahasan panjang ni, tuan, ya. Kemudian wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Masalah jikalau berlawanan pada seorang pada sembahyang fardu. Jika sembahyang duduk dapat menghadap kiblat. Kalau duduk dapat menghadap kiblat. Jika berdiri tak dapat menghadap kiblat. Mana sini bertembung apa? Bertembung syarat dengan rukun. Mana syarat? Menghadap kiblat tu syarat. Ya. Berdiri qiyam tu rukun. Mana narai bila bertembung dua. Kalau dia berdiri, bermakna mungkin dia tak boleh hadap kiblat. Sakit dia ke apalah. Tapi kalau dia duduk, dia boleh hadap kiblat. Jawab dia apa? Maka wajib ia sembahyang serta duduk serta menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni besar, tuan ni. Menghadap kiblat muakkad daripada wajib berdiri. Kerana apa? Tiada gugur menghadap kiblat pada sembahyang sunat melainkan kena uzur bersalahan berdiri. Maka situ. Sembahyang sunat kita tak ada uzur. Kita sembahyang duduk. Hukum dia apa? Sah. Cuma pahala dia hilang separuh daripada sembahyang berdiri. Ya. Kalau kita baring pula hilang separuh lagi. Kita pun tengok, wah dia rajin sembahyang pun baring, rupa malas. Wah, sampai terbaring dia sembahyang. Rupa dia malas nak bangun, dia baring. Apa hukum sembahyang sunat? Sah. Ya. Adapun kiblat, tak boleh. Kiblat, kalau tak ada uzur, tetap dia kena menghadap. Sembahyang sunat pun wajib menghadap kiblat. Kalau dia paling batas sembahyang dia. Kecuali uzur. Contoh musafir. Dia berjalan, lepas tu kenderaan ni gimana pun dimaafkan. Ya. Kalau ada uzur, baru dia boleh tukar.
Adapun masalah berdiri bersembahyang sunat tak ada uzur pun boleh tukar. Boleh berdiri, bisa je duduk, sah sembahyang. Masalah ta'arud, bertembung. Antara apa syarat itulah menghadap kiblat. Dengan rukun ialah qiyam. Jadi sini diraikan menghadap kiblat. Sebab dia tak boleh tukaran. Lepas tu kalau orang cerita, kenapa dikira niat letak pertama? Tersemayang, pertama rukun semayang apa? Niyatun niat. Padahal 3 rukun serentak tu. Rukun qauli adalah niat. Rukun qalbi adalah niat. Rukun qauli takbir. Rukun fi'li qiyam. Berdiri mana tu? Berdiri yang kita lafaz takbir tu. Allah, qiyam tu dipanggil rukun. Adapun belum masuk semayang, usalli belum masuk, tu bukan rukun lagi tu. Masuk dia kata Allahu akbar serentak. Kita lafaz takbiratul ihram, ketika itu qiyam tu dikira rukun, qiyam tu dikira rukun. Lafaz tu pun rukun. Dipanggil rukun qauli. Kemudian hati serentak niat. Kenapa dia kira niat dulu? Padahal kau nak kira berdiri dah dulu kan. Dia dah berdiri dulu siap. Dah. Sebab apa? Sebab tak boleh tukar rukun. Niat tak boleh tukar. Semayang duduk kena niat. Tak niat tak sah semayang. Dia baring ke apa mesti niat tak boleh tukar. Ada pun berdiri dia boleh tukar. Tak boleh berdiri boleh duduk. Uzur lagi boleh baring dan sebagainya. Begitu juga takbir bagi orang baru masuk Islam. Dia tak boleh sebut Allahu Akbar. Dia boleh tukar bahasa dia. Kuatlah bahasa dia. Orang meregik ke apa kan. Keling kan. Meregik. Ikut pandai dia dah sakai ke apa dia tukar bahasa dia. Boleh enten. Sah tak ada masalah. Bacaan yang tak boleh tukar apa? Quran dia. Quran tak boleh tukar. Kalau dia tak boleh baca Fatihah dia masuk Islam. Tanya dia, ada ayat lain? Ada. Kata. Itu ayat apa nama? Qul huwallah kah? Qul Allah diingat. Maka dia boleh baca Qul Allah ganti. Kira huruf Qul Allah sampai sama dengan huruf Fatihah. Boleh. Kalau tak boleh satu ayat Quran boleh tak ingat. Tanya dia, boleh zikir? Kalau dia sebut Allah, Allah boleh zikir Allah. Itu subhanallah ke? Kira huruf tu sampai ulang-ulang sampai sama huruf Fatihah. Boleh tukar. Kena tukar. Terjemah tak boleh. Sebab Quran Arabiun bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Ini sampai dia baca khutbah firman Allah Ta'ala, wahai orang beriman. Tu kan firman Tuhan, tu bahasa pak engkau. Bahasa Melayu. Ada Quran tu, wahai orang beriman. Mana ada? Ya ayyuhalladzina amanu. Tu ayat Quran. Kalau dia kata terjemah ayat, lain kira. Ini kata firman Allah Ta'ala, wahai orang beriman. Bukan firman Tuhan. Tu bahasa Melayu. Takkan boleh. Kalau buat mafhum ayat, dia tahan lagi. Kita silap kan macam-macam. Dia kata firman Allah Ta'ala aja, dia kena baca asal ayat Quran. Quran ni balarah dan tinggi. Sebab bahasa tahliliyah. Ada pun bahasa kita tarkibiyah, dia tak sama. Syahadat maka adalah menghadapkan kiblat itu syarat. Syarat apa makna syarat? Ma yatawaqqafu sihhatus salah. Barang yang terhenti semayang dengan dia. Tak ada dia semayang tak boleh. Apa menghadap kiblat? Kalau tak menghadap, tolong kat takbir lagi tak ada. Sebab tu arahan tu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan kamu akan Masjidil Haram. Baru ni kita ada kuliah, ada orang tanya, masjid saya ni dah ubah kiblat lah. Tu imam dah sini, makmum dah sini. Satu masjid, dua kiblat ni, masjid kiblatan ni. Macam-macam masjid. Dia kata dalam masalah kiblat ni sebenarnya ada khilaf ulama. Ada khilaf. Makna syatra tu ada dua makna. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatra dalam bahasa Arab ada dua makna. Syatra Imam Syafi'i pakai makna ain. Ainul Kaabah. Tiga mazhab termasuk Imam Malik. Imam Malik kata bahawasanya syatra dengan makna jihatul Kaabah. Pihak Kaabah. Bila pihak Kaabah sini, mana sikit-sikit lagi tak ada masalah. Sini pihak dia. Sana sikit-sikit pun, darjah sikit, ingat tak ada masalah. Jangan sini pusing sana, tak boleh lah. Ada pihak lain. Jadi orang pakai kaedah tu. Imam Syafi'i, Imam Ghazali dia bahas dalam Ihya, panjang. Dia mirip pada pendapat mengatakan pihak. Sebab benda Kaabah ni benda kecil. Kita nak ada tempat jauh mana, dia ada hujah dia gini, macam-macam. Ini pantang sikit. Ubah apa? Ubah kapit. Projek 80,000. Satu masjid 70,000. Sedahulu dapat projek kan.
Kiblat zahir baguslah tu, tapi lebih penting kiblat batin kau jaga. Rohani kau menghadap Tuhan, kejap semayang, Tuhan suruh pawal, Tuhan suruh apa? Wa aqimis salat lizik. Di semayang tu menghadap dia. Itu kau tak betul kan? Yang ni je, yang ni betul-betul lah. Ya, tapi yang penting lagi besar tu menghadap, situ yang Tuhan nak. Bukan sekadar luar tu nak juga. Wajib, rukun juga syarat kan. Tapi benda tu masih ada khilaf maknanya. Ada pun menghadap hati ke Tuhan tu tak ada khilaf. Ada ulama kata tak menghadap pun tak apa. Boleh. Mana ada ayat Quran terang dia tu. Syarat maka adalah menghadap kiblat itu syartun, syarat pada segala jenis sembahyang. Ya. Orang yang sangat takut syiddatul khauf lagi. Dan barang yang dihubungkan dengan dia daripada tiap-tiap perang. Ya. Perang dibawakan harus maknanya. Perang yang tidak bercanggah dengan syarak. Atau lainnya sama ada sembahyang fardu atau sunat, maka tiada syaratkan padanya berhadap akan kiblat seperti yang lagi akan datang. Waktu sebab apa tu? Sebab dalam masalah ketakutan khauf. Dia ada solat silatul khauf, sembahyang kena sangat takut. Imam Syafi'i dia ambil dalam peperangan 4 kelakuan, dia ada banyak tu. 4 tempat ambil kelakuan. Kalau musuh depan macam ni, kalau musuh belakang macam ni. Kalau ada imam dapat satu macam mana, ada cara. Atau ada uzur itu dibenarkan. Dan melainkan sembahyang sunat di dalam safar, musafir, yang harus bagi orang yang berkendak pergi kepada tempat yang tertentu, dan jika ada safar itu tidak lanjut. Apa tidak lanjut? Safar tak panjang. Apa mana tak panjang? Mana tak sampai 2 marhalah. Di sini bagaimana nak pergi muau je. Kan? Dia sembahyang kata besok dia pusing lah. Kenderaan mana tak apa, boleh sembahyang. Driver tunggu jadi banyak hal ni berlaku. Dia driver. Dia bawa kereta, dia pun buang untuk senyap. Tengah mayang kan. Tengah semayang. Dalam kereta semayang sunat gitu kan. Aku kau nak lawan dia, muka pelesit tu. Duk gurui semayang, mesti nak lawan. Hantu. Nak pelekir orang tu. Baru ni dia hantar beri kat kita. Wah, kita nyokong makan rasuah. Kata yang mengajar makan rasuah ni, bapak rasuah tu Mahathir. Tunggu punya pemimpin tu. Bapak, segala bapak dan kepala bapak tu. Dia lah tekong mengajar. Dia semua anak-anak dia, Najib semua anak dia. Betul lah Najib tu salah kata. Yang tu tekong tu. Dia pun beli duduk kat luar duit. Lepas kau tak ambil tu. Kau nak buka kan dulu kau makin cukup. Kan kau duduk bawah ketiak dia kampu dia pula. Betul sui kau ni. Adalah bangang ni buat bahalul. Allah. Tak berakal tuan-tuan ni. Bapak rasuah, bapak penipu, semua dia cukup lengkap. Terang-terang kau tipu orang. Minyak turun bersin. Oh, apa pun tak ada tuan. Dia akal. Lepas tu dia cakap pula tak malu-malu. Muka pun tak malu. Ya Allah. Babi pun tak malu tuan. Kan? Tak malu. Kalau tak tipu mana nak menang. La ilaha illallah. Apa jenis orang tuan. Kalau tak buat final tipu mana nak menang. Kalau jadi orang, kau jadi babi lagi. Habis ya. Dan jika ada safar itu tidak lanjut sekalipun, maka tiada disyaratkan padanya menghadap kiblat. Kerana apa? Diluaskan, ada tawassul, diluaskan pada sembahyang sunat. Kerana itulah diharuskan sembahyang duduk dengan tiada uzrin. Ya. Tasihu salat. Ya. Bi ghairi uzrin. Sah sembahyang tanpa ada uzur. Itu sembahyang apa? Sembahyang sunat. Maka harus bagi orang musafir safar yang harus. Ia mengerjakan sembahyang sunat menghadap kepada pihak yang dikasat, pihak dia pergi. Sama ada ia berjalan kaki atau berkenderaan. Kerana Rasulullah SAW ada sembahyang sunat di atas kenderaan dalam safar, ia menghadap kepada pihak yang dikasat. Mana pihak kasat sana, kiblat tempat lain, tak apa. Itu diberi kelulusan oleh syarak. Dan dikiaskan berkenderaan itu ialah yang berjalan kaki. Jalan kaki itu kias, ya, boleh. Jalan kaki sembahyang tu penganjat orang ni. Kan? Kita nak pergi mana masjid tanah. Tu jalan kaki sembahyang. Rokok pergi jalan rokok. Sami Allah ni alhamdulillah. Tu jalan balik. Duduk tahiyat pun tidak. Yang kata ni orang mana orang gila mana, bukan gila, kau gila tu. Kau tak belajar gila. Kitab ada dah, ya. Sekali kita buat sekali ya. Ngomong duit semua.
Wah, pening kepala orang tu susuk khabar. Orang sembahyang sambil berjalan tepi jalan syekh kata, ni wali mana? Boleh jalan kaki tuan macam-macam hukum kan. Adapun orang yang maksiat dengan safar, atau orang yang tiada mengkosatkan tempat tertentu dipanggil haim, macam mak salih bodoh kan. Dia berjalan jalan ikut kaki, itu mak salih bodoh panggil kan. Dan orang yang mukim tiada harus baginya mengerjakan sunat dengan tiada menghadap kiblat. Dikias. Adapun orang buat maksiat safar, sebab bila buat maksiat dalam safar dia tak dapat rukhsah kan ya. Dia nak balik daripada sini musim pilihan raya. Kan, musim pilihan raya balik nak undi. Undi apa? Kau nak undi apa tanya? Kalau kau undi parti jahiliah, jawab dia kau tak dapat rukhsah. Pan pin pun kita kira kan. Satu parti jahiliah kau takkan dapat rukhsah. Makna apa? Kau sembahyang kasar tak boleh, jamak untuk dia. Ya? Sebab apa? Sebab kaedah fiqh kita ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Tengok dalam Asybah wa Nazair dia. Ar-rukhas segala rukhsah syarak la tunatu, tak diberikan pada orang yang buat maksiat. Menyokong orang zalim adalah laknat besar di Tuhan berhadapan. Ya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kamu jangan cenderung hati pada orang zalim, kamu digentap api neraka besok. Ya, disambar digentap api neraka besok. Tu. Ni ada keadaan dia. Dia nak marah pergi mampu oleh dia. Ya, kita cakap benda dia nas kan. Ar-rukhas la tunatu bil masih. Rukhsah syar'i tak diberikan pada orang yang buat maksiat tuan-tuan jaga. Atau orang yang tiada mengqasad, dia pergi nak pergi berjalan mana ni? Tak tahulah, ikut kaki. Jawab dia tak dapat rukhsah syarak. Ya. Walaupun dia berjalan dan pergi 2, 3, 4 marhalah dah jauh dah. Tak boleh. Sebab dia kira daripada asal. Qasad dia apa tadi? Dan orang yang mukim, ya, tak ada musafir. Dia semua ni tidak harus bagi dia mengerjakan sunat dengan tiada menghadap kiblat. Semua dia boleh duduk. Kiblat lain duduk rukun qiyam. Ya. Qiyam dia boleh ubah. Ada pun kiblat dia boleh ubah setelah ada uzur saja. Kalau tak ada uzur, syarat tak beri, ya, atau keadaan dia habis. Dan satu lagi disyaratkan ia meninggalkan perbuatan yang banyak seperti melarikan kenderaan dan berlari-lari dan menggertak-gertakkan kakinya dengan tiada hajat. Dia sembahyang atas kenderaan dia kan boleh menghadap kiblat, menghadap tempat lain ganti dia boleh, tapi kena jaga. Jangan mak sengaja dia potong biar gonggar lari bah, jangan berjalan biasa. Atau berlari atau menggertakkan kaki. Tak tunjuk, dia hinjuk-hinjuk kaki saja. Wah, ini hinjuk nak berbulak kan. Tak ada kuasa tujuan. Itu nak menambah perbuatan batal sembahyang dia. Ya. Lain tu dijaga. Cuma arah tadi dibenarkan. Habis. Kemudian dan disyaratkan pula wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alaihi. Alhamdulillah. Ya karim.